Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Batrisha binti Muhammad Zaki. Nama saya Nur Aina Syairah binti Muhammad Shah. Kami pelajar tingkatan 3 SLT Paradigma akan membuat 4 demonstrasi eksperimen. Yang pertama adalah lampu larva. Yang kedua ialah taman kimia. Yang ketiga ialah bateri garam. Dan yang keempat adalah biometri. Eksperimen yang seterusnya ialah lampu larva. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu larva ialah Penitis, penedor soluble, bahan gas, pewarna makanan, air bilik, lampu dan juga minyak masak. Maka yang pertama, masukkan minyak masak dalam balang gas sebanyak 3/4 daripada isi padi balang gas. Lepas itu, masukkan pewarna makanan ke dalam air cooling. Menggunakan penitis. Seterusnya, masukkan air tersebut ke dalam balang gas. Lepas itu, masukkan penedor soluble ke dalam balang gas. Gunakan lampu untuk melihat dengan lebih jelas. Membuat penerangan sains tentang eksperimen ini, iaitu lampu larva. Dalam eksperimen ini, kita memerlukan minyak dan air cooling sebagai bahan. Seperti apa yang kita tahu, bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Ia sama seperti dalam eksperimen ini, iaitu minyak akan terapung di atas permukaan air kerana minyak kurang tumpat daripada air, dan air akan tenggelam kerana air adalah lebih tumpat daripada minyak. Apabila kita memasukkan penedol soluble ke dalam larutan balang gas ini, buih-buih akan naik ke atas. Hal ini kerana buih-buih tersebut bertindak balas dengan larutan dalam balang gas ini dan menghasilkan karbon dioksida. Ini adalah eksperimen kami yang kedua, iaitu taman kimia. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah bekas, sodium silikate, 800 ml air, mica, perut kaca, copper 2 chloride, cobalt 2 chloride, iron 2 chloride, manganese 2 chloride, dan yang terakhir ialah calcium chloride. Kita juga memerlukan 5 sudu. Langkah yang pertama untuk menghasilkan larutan sodium silikate adalah dengan masukkannya ke dalam bika sebanyak 200 ml. Yang kedua pula ialah memasukkan 800 ml air. Larutan ini bernisbahkan 1:4. Satu bersamaan 200 ml sodium silikate, manakala 4 bersamaan 800 ml air silik. Sampai 200 ml. ml sodium sikit. Lepas tu kita masukkan 800 ml air sini. Kemudian kacau sehingga larut. Setelah mendapat larutan sodium silikate atau dikenali sebagai water glass, kita masukkan larutan ini ke dalam bekas yang telah disediakan.
Seterusnya kita masukkan bahan-bahan kimia ke dalam larutan tersebut. Yang pertama, iron 2 chloride. Seterusnya kita masukkan cobalt 2 chloride. Seterusnya kita masukkan copper 2 chloride. Seterusnya kita masukkan calcium chloride. Dan yang terakhir kita masukkan manganese 2 chloride. Ini adalah hasil eksperimen taman kimia kita selepas 1 hari. Saya akan membuat penerangan sains tentang konsep untuk eksperimen ini. Manganese 2 chloride, calcium 2 chloride, iron 2 chloride, cobalt 2 chloride dan copper 2 chloride merupakan garam yang tidak larut dalam sodium silikate. Oleh kerana ia tidak larut, maka ia akan membentuk timbunan-timbunan pokok yang berwarna-warni. Eksperimen yang seterusnya ialah bateri garam. Antara bahan yang diperlukan untuk membuat bateri garam tersebut adalah garam, sudu, kepingan kuprum dan juga kepingan aluminium, 5 buah bika, air suling, lampu LED, klip wire dan juga emitter. Masukkan garam ke dalam setiap bika sebanyak 5 sudu. Lepas itu kacau hingga larut. Kemudian sambungkan kepingan kuprum dan aluminium kepada klip wire secara berselang-seli. Setelah sambungkan, masukkan ke dalam larutan garam. Pastikan kuprum dan aluminium tidak terkena antara satu sama lain. Sambungkan lampu LED kepada klip wire.
Kemudian kita akan sambungkan clip wire kepada voltmeter untuk menunjukkan arus elektrik yang terhasil dari eksperimen ini. Kemudian kita akan sambungkan clip wire kepada lampu LED. Setelah apa yang kita lihat, lampu telah pun menyala. Ini menunjukkan bahawa eksperimen ini membuktikan wujudnya arus elektrik. Saya akan membuat penerangan tentang konsep sains untuk eksperimen bateri garam. Kita menggunakan kepingan aluminium dan kuprum sebagai elektrod, manakala larutan garam sebagai elektrolit. Kepingan kuprum mempunyai lebih banyak elektron negatif berbanding kepingan aluminium, jadi ia berfungsi sebagai katot, manakala kepingan aluminium berfungsi sebagai anod. Larutan garam mempunyai banyak elektron yang mengalir dari kuprum ke aluminium, lalu menghasilkan arus elektrik yang mampu menyalakan lampu LED. Eksperimen yang seterusnya ialah balon magic. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat balon magic adalah corong bulat, sudu, gelas angkut, banyak 150 ml cuka, baking soda dan juga balon. Langkah pertama, masukkan 150 ml cuka ke dalam gelas angkut. Lepas itu, masukkan sebanyak 2 sudu baking soda ke dalam balon menggunakan corong bulat. Seterusnya, masukkan balon ke dalam gelas angkut. Balon mengembang selepas tindak balas cuka dan baking soda. Saya akan membuat penerangan konsep sains tentang eksperimen balon magic. Pertama, kita memasukkan baking soda ke dalam cuka dan ia akan bercampur dan bertindak balas serta menghasilkan karbon dioksida. Lepas itu, karbon dioksida akan naik ke atas dan memenuhi ruang di dalam balon tersebut. Bila itu, balon tersebut akan mengembang.